Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul pada malam ni. Seperti biasa, malam Jumaat minggu kedua dan keempat kita akan bincangkan berkenaan dengan fiqh muyassar yang nak habis dah untuk bahagian kitabus solah. Cuma ada pilihan untuk akan datang, nanti diberitahu kemudian sama ada terus zakat ataupun kita tukar tajuk lain. Ala kulli hal, kali terakhir kita bincangkan itu, ingat boleh baca terus, tapi kerana tajuk-tajuk yang dibincangkan berkenaan kitabul janaiz ni ataupun bahagian jenazah ni, dia ada segmen-segmen yang berbeza kan, berkenaan dengan tajuk pemandian, pengkafanan, solat dan juga tanam. Tapi hari ini kita masuk persoalan ketujuh, hamlul janazati wasairu biha, memikul jenazah dan juga berjalan dengan jenazah. Ini bawa, ini bagi keadaan zaman dulu memang tempat solat dan juga tempat penanaman tak jauh. Tapi pada zaman kita sekarang ni, kalau kita perhatikan, dah sering berlaku jauh lah. Kan orang tu macam kalau orang tu ditanam di contoh Bukit Kiara kan, dia disolatkan di Taman Teluk Ismail. Lepas tu nak pergi sana kena bawa kereta kan, jalan bergerak sampai ke sana, sampai ke Bukit Kiara tu punya kubur. Tapi lah dekat situ banyaklah benda-benda yang Nabi SAW dahulu tak benarkan. Contohnya berjalan di hadapan jenazah yang dibawa kan, kita jalan depan tapi jalan belakang, yang berkenderaan pun duduk belakang. Tapi kita nak buka jalan orang, kalau kita nak suruh kita ke tepi, kita ke depan lah pula. Soal kuliah tu yang keadaan zaman sekarang. Tapi kalau pada pikul yang biasa kalau ada satu kampung, normally solat jenazah dibuat di masjid dan sebagainya, kemudian diorang akan bawa jenazah tadi ke tanah perkuburan yang biasanya tak jauh, tidak jauh daripada perumahan-perumahan yang ada. Baik. Okey, al-mahsus sabi'atu hamlul janazati wasairu biha, memikul jenazah dan juga berjalan dengan jenazah. Dia kata wa yusannu ittiba'ul janazati wa tasyi'uha, disunatkan untuk mengikuti jenazah dan juga mengarak jenazah ilal qabri, ke kubur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda baginda SAW, man syahidal janazata, barang siapa menghadiri jenazah, hatta yusalla alaiha, sehingga disolatkan terhadapnya, falahu qirat, maka untuk dia ada satu qirat. Wa man syahidaha, barang siapa hadir jenazah tersebut, hatta tudfana, sampai ditanam, falahu qiratan, maka dia dapat 2 qirat. Qila, dikatakan wamal qiratan, apakah 2 qirat itu? Qala mislul jabalain azimain, seumpama 2 gunung yang besar. Itu pahala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia kata, alangkah banyaknya kita terlepas qirat-qirat yang banyak. Waktu bila kita dengar ada minum satu lah, bismillah. 2 macam mana? Tak apa, alhamdulillah. Okay. jadi dia kalau kita dengar ada jenazah diuruskan sebagainya, kalau kita berada pada tempat berdekatan, pergilah. Paling kurang kita harap semoga Allah Ta'ala jadikan balasan kepada kita datang untuk jenazah orang, walaupun kita tak kenal, Allah Ta'ala akan jadikan orang tak kenal kita pun datang untuk jenazah kita. Ini benda yang macam saya sebut adalah, kadang-kadang kita tengok keadaan sebahagian jenazah yang dihadiri oleh ramai. Jenazah yang kadang-kadang orang tu bukan orang terkenal pun kan, tak ada guru, dia bukan guru agama, bukan sekian, tapi orang datang seperti solat Jumaat untuk datang solat jenazah dia. Kerana kita tengok pula ada orang yang datang 2-3 belas orang je yang solat kat atas jenazah dia. Ini kalau kita hadir kan, tengok benda tu menginsafkan lah, sebab kita tak boleh nak jangka berapa ramai yang akan datang untuk jenazah kita. Pasal balik pada asal, terutama macam zaman Covid baru ni kan, Covid kan banyak orang yang jenazah tu tak dapat dihadiri oleh ramai pun. Dan banyak orang tak dapat dihadiri oleh ramai kerana keadaan sekatan dan sebagainya.
Okey, jadi ala kulli hal itu kena faham baik. Jadi pahala, kita kejar pahala tersebut. Pahala menghadiri jenazah, bukan masalah kenal atau tak kenal. Jenazah yang kita tak kenal pun kalau kita dengar, maka tunggulah kan sampai disolatkan, tunggulah sampai kita pergi kubur tu sampai ditanam. Okey, baik. Maksud ditanam tu ditanam teruslah di kampus, di kampus, maka kita baru kita bergerak. Baik. Wa yanbaghi lil muslimi idza alima bi wafati ahadin minal muslimina, dan haruslah untuk seorang muslim apabila dia mengetahui tentang kematian salah seorang di kalangan orang Islam, ayakhruja li hamli janazatihi was salati alaihi wa dafnihi, hendaklah dia keluar untuk memikul jenazah orang tersebut, solat ke atasnya dan juga menanam jenazah berkenaan. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda baginda SAW, hakul muslimi ala muslimi khamsun. Hak muslim kata muslim ada 5. Antara tersebut adalah raddul salam wa iyadatul marid wa tibaul janaizi. Raddul salam, jawab salam, melawat ketika orang tu sakit, dan juga mengikuti akan jenazah. Ini antara hak yang perlu ditunaikan oleh muslim kata muslim lain. Memanglah banyak orang kata benda ni sunat muakkad ataupun fardu kifayah. Fardu kifayah, lebih tepat fardu kifayah. Mana orang lain dah buat, kita tak buat pun tak apa. Tapi still yang sepatutnya kita kejar untuk diri kita, bukan untuk orang, untuk diri kita sendiri. Okey. Baik. Wa ta'akkadu dhalika idza lam yakhruj ahadun fi janazatihi, dan lebih kuat ditekankan itu apabila tak keluar sesiapa pada jenazahnya. Memang tak ada orang keluar untuk jenazah tersebut, maka kita memang kena keluar. Tak ada siapa keluar, kita wajib keluar. Sebab seorang keluar atau siapa uruskan, maka yang lain akan jatuh gugur dosa. Kalau semua tak keluar, maka semua berdosa. Satu kampung berdosa. Maka satu negara akan berdosa. Kalau dia kata tak ada pengurusan dibuat terhadap satu jenazah muslim tadi. Baik. Wala ba'sa bihamliha fi sayyaratin aw ala dabatin, dan tak mengapa untuk dibawa jenazah tersebut di atas kereta, kenderaan, ataupun di atas binatang. Kalau atas binatang ke sebagainya tak salah, tak ada. Wala siyama, terutamanya idza kanatil maqbaratu, jika perkuburan tu, tanah perkuburan berkenaan, ba'idatun, jauh, ba'idatan, jauh. Wa alal mutabi'i laha al musyarakatu fil hamli, dan boleh untuk orang yang mengikuti jenazah tadi turut serta dalam membawa jenazah berkenaan. Bawa, kalau dia kata pakai van ke, boleh ikut sekali naik, tak ada masalah. Yang pentingnya kita panggil apa, ikut keadaan tadi. Dia bukannya semestinya mesti pikul secara berjalan kaki. Tapi ialah terutama kalau jauh lah, kalau jauh. Kemudian wa yushra'u dafnul mayyiti, cuma tak sebut kat sini berkenaan dengan, ialah kadang-kadang kita tengok dekat televisyen kan, ketika diarak jenazah tadi, ada kalau contoh di Palestin, jerit, takbir dan sebagainya, itu sebenarnya tak dibenarkan. Yang sunnahnya kita buat jenazah tadi tanpa kita jerit-jerit kan, bertakbir ataupun melafazkan apa-apa zikir dengan kuat. Maka kita bawa dengan tenang, bukan dengan menjerit-jerit takbir kan. Memang kita marah dengan Yahudi, tapi bukan maksud marah Yahudi tadi kita langgar syariat. Atau marah Yahudi tadi atau berlaku pada umat Islam di Palestin, kita contohnya macam beria, sebut-sebut benda berkenaan 24 jam. So kita tahu bahawa batasan keupayaan kita sebenarnya pada situ. Habis-habis yang lain adalah masalah derma lah. Siapa ada duit, derma lah. Siapa rasa duit dia banyak, dan bagilah restoran dia punya duit dekat Palestin. Tak usahlah sibuk kata Salafi tak ambil berat tentang Palestin. Ini benda masalah. Kenapa restoran? Kalau dia kaya, ada restoran. Okey. Ini masalah kadang pelik kan. Kenapa nak kena sebut Salafi? Kenapa? Kalau kami tahu anda bukan Salafi, anda tak ikut salaf, tapi jangan cuit nama lah. Kami tak kata kedai restoran mana. Okey. Geram tu. Baik. Okey, faham sikit So sudut asal siapa yang ada duit, bagilah hadiah, bagilah sedekah lah. Tak ada masalah itu. Cari mana-mana kumpulan yang boleh menyampaikan bantuan ke sana, dan tak perlu nak hebahkan pun. Tunjuk gambar saya sekarang sedang sedekah untuk Palestin, tak payah. Kan? Tak payah tunjukkan sangat. Tapi yang kuliah yang kes tadi macam arak jenazah dengan jerit-jerit tadi, bukan di antara perkara yang dilarang sebenarnya. Okay? Bahkan benda itu disebut oleh Amr bin As. Amr bin As ketika dia sebut dia nak mati tu, dia kata jangan arak dengan mayat aku dengan sebarang api ataupun jeritan. Jadi orang kadang kat zaman sekarang ni buat macam tu kan, marah sangat, takbir dan sebagainya. Itu bukan cara dia kan. Baik. Kemudian wa yushra'u dafnul mayyiti fi maqbaratin khassatin bil mauta, dan disyariatkan
untuk penanaman mayat pada perkuburan yang khas bagi orang-orang mati. Ini sudut kadang-kadang dekat kampung-kampung, ada orang tu ditanam pada tanah persendirian. Dia pasal kes bila kita sebut tentang pembinaan atas kubur. Macam geng itu kan, geng-geng apa yang daripada Hadramaut tu kata benda tu dikatakan tak boleh, tapi ada pendapat kata boleh. Tak patut korang tunjuk satu pendapat sahaja, dia kata, tentang perbuatan membina atas kubur. Alasannya kerana ada ulama kata kalau tanah persendirian tak apa. Kalau tanah tanah apa hak umum, maka tak boleh bina. Pasal nanti menyempitkan. Sedangkan larangan Nabi masalah bina tadi adalah berkaitan pengagungan kubur tersebut. Bukan masalah apa ambil tanah orang. Kalau kita bina besar sangat nanti mozaik ataupun kita punya panggil apa? Granite yang kita ada tu impit kubur orang. Bukan itu sebab dia. Bina atas kubur tu adalah larangan berkenaan masalah pengagungan pemuliaan kubur. Terutama kalau orang tu mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Lepas tu bila dalam kuburiah ni, kalau ikut kepada sudut punca dalam masyarakat, pertama Syiah. Punca Syiah pertama Syiah. Kemudian kedua golongan Sufi, dan ketiga raja-raja. Ingat kan apa kubur Taj Mahal. Taj Mahal tu kubur. Raja Shah Jahan, yang dia punya bini Mumtaz apa benda, entah bukan Mumtaz Jaafar tu dia mula lari Malaysia kan. Dia sebenarnya kubur. Dia konon sayang bini dia sangat, dia bina kubur tu. Dan lagi dahsyat adalah kubur tadi lepas dia bina, dia pastikan tak ada siapa boleh bina bangunan macam dia punya bina. Dia bunuh semua sekali. Arkitek, tukang bina kubur tersebut dia bunuh semua sekali. Jadi kekallah binaan tadi menjadi panggil apa, tidak ada tolok bandingnya. Padahal kita gambar tu kubur. Raja, salah seorang raja India tu dia Muslim. Jadi termasuklah samalah. Sebab tu kita kena elakkan. Cuma kita kat Malaysia, dekat Mesir, kawan-kawan kita dekat Mesir kadang kesian. Diorang dah tertradisi dengan kubur ni. Saya ingat Profesor Basri Ibrahim ada ceritakan. Dia kata zaman dia balik tahun 88 belum lagi timbul. Tapi zaman sekarang siapa pergi jalan-jalan di Mesir, diorang bawa kita pergi kubur. Pergi kubur Husin, kubur raja ini. Aku terpahal, tak kerja lain. Saya duduk luar, tak masuk kan. Lepas tu orang jeling kat saya. Dia kata kenapa? Saya kata buat apa masuk kubur? Masuk kubur buat apa, saya kata. Yang kubur Imam Syafi'i kita faham, kita tengoklah juga kan. Tapi masalahnya kubur, kenapa? Tu saya ingat apa dulu apa? Jejak Rasul tu jejak kubur dia panggil. Jejak kubur. Tak tengok cerita dulu kan. Seronok kita dengar cerita-cerita lah gini gitu. Yalah, mungkin pasal kejahilan yang ada pada diorang. Kebanyakan yang sibuk tu kubur. Yalah, kalau kita nak mendoakan orang tadi, macam tadi Imam Syafi'i, kita pergi kubur dia, nak doakan dia keampunan di atas jasa dia yang banyak kepada umat Islam, okeylah. Tak ada masalah lah. Atau kubur tadi kita tengok untuk dapatkan panggil apa, iktibar, kita mati nanti macam mana, okeylah. Jangan pergi kubur tadi untuk tadi macam kubur yang hiasan, macam kubur Husin atau kubur Zainab dan sebagainya kan, di Mesir. Orang perempuan gelik perut dekat atas kubur tu tak? Dia buka perut nak berkat kubur tu dengan apa, dengan perut dia ada mengandung ke tidak, dia gonyoh perut dekat kubur tu. Tak kerja lain. Yang golek-golek macam dia golek tak? Golek macam tu. Keliling kubur. Style Hindu. Apa benda jadi? Pesta dekat kubur-kubur dan sebagainya. Kubur apa, Said Badawi. Kubur-kubur ni atau guru-guru tarekat dan sebagainya. Memang dari situ masalah asal. Cuma tiga golongan kan. Macam punca kubur dan Islam tu berlaku. Satu, Syiah. Kedua, Sufi. Ketiga, raja-raja. Yang sampai sekarang masih lagi timbul lah. Alhamdulillah Allah tak tunjukkan kepada kita. Macam raja kerajaan Saud kan. Ataupun raja macam dulu Emirates baru ni kan. Mati. Macam tu je. Tak ada letak benda besar-besar dan sebagainya. Nak kata duit, dia billionaire kot. Orang-orang mati tu. Raja Abdullah mati, King Fahad dan sebagainya. Kubur dia biasa je. Tutup batu habis. Kan? Tak ada pemuliaan, tak ada pengagungan. Yang ini yang benarnya Nabi SAW sabda kan, akan kembali balik Islam ni kepada di antara dua masjid. Macam mana Nabi punya zaman, macam tu ditanam orang di sana. Alhamdulillah. Kan? Kita ni habis kan, bertekak-tekak adik-beradik. Nak granite ke? Granite harga sekian. Marmar dia sekian. Kalau pergi marmar ni lepas satu peringkat nanti dia akan pecah. Macam mana?
Saya pribadi, bapak saya punya kubur dulu waktu saya tak tahu apa-apa. Saya yang sibuk kumpulkan, ambil duit adik-beradik pergi buat apa granite kat Taman Ibu Kota dulu. Mak punya macam tu juga. Kita macam mana kan, kita jahil nak pecah kan, ni lah sejengkal je tinggi. Tak apalah kot. Tak adalah ni. Yang mana yang letak sampai ada pagar sebagainya. Wallahu alam kan. Jadi kadang-kadang ada orang kata tak apa bina atas kubur sebagainya. Jadi hari tu waktu dekat Perlis akhir bulan lepas, tajuk ni timbul lah pasal memang dalam masyarakat tempatan ada timbul masalah tak nak tanam di kubur awam. Sebab kubur awam dia tak boleh tambah apa-apa. Bahkan terutama macam Kedah kan, awak letak kepuk pun dia buka. Letak penghadang, dorang tanggal. Kedah tak benarkan pembinaan atas kubur. Serius. Ini fatwa memang betul. Kedah tak boleh. Kalau kita kat KL ni letak-letak tu kan, kat Kedah dia pecah kan. Dia beritahu awal dah siap-siap. Ada tempat lain tak boleh. Nak buat boleh tapi kena kontraktor kami. Commission itu ada juga. Tak senonoh. Wait. Tapi faham kan, wallahualam mungkin dia kata standardize ke kan. Nak semua sama rata je. Tak ada lain-lain. Wallahualam kan. Tapi asasnya bukan macam tu. Cara kubur tu patut dilayan lah. Tapi bab berkenaan tanam di tanah persendirian boleh je. Tapi kalau ikutkan dia kata apa? Disyariatkan untuk ditanam mayat tadi pada perkuburan khas untuk orang mati. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW dahulu kana yadfanul mauta fi maqbaratil Baqi'. Dahulu menanam orang-orang mati di kalangan para sahabat baginda di perkuburan Baqi'. Kama tawataratil akhbaru bidzalika. Macam mana mutawatirnya khabar-khabar tentang perkara itu. Memang mutawatir. Nabi tanam para sahabat di Baqi', kubur kubur awam, bukannya kubur khas. Okey, kalau ada orang tanya berkenaan dengan Nabi sendiri SAW, ada riwayat yang datang daripada Nabi SAW, takkan ditanam seorang Nabi kecuali pada tempat dia mati. Dan kebetulan baginda SAW wafat di bilik Aisyah radhiyallahu anha, maka ditanam di situ. Dan Abu Bakar dan Umar pula lepas tu, Abu Bakar dia minta untuk ditanam bersama Nabi SAW, dan Aisyah benarkanlah sebab bapak dia. Kemudian pasal dia kubur dalam kubur tempat kubur Nabi tu, katakan okey, macam ni kepala Nabi SAW dengan badan baginda, Abu Bakar dekat sini, Umar rendah sikit. Sebab tu kalau kita nampak ada orang letak gambar kubur besar tu, penipu, bukan kubur Nabi. Kubur Nabi tak ada binaan atas dia. Bahkan tanah dia tu, ini Nabi, ini Abu Bakar, ini Umar. Dia ada 3 kubur yang selari. Nabi punya kepala tu kita bagi salam Nabi kat sini. Jalan depan sikit, salam kat Abu Bakar. Ketiga salam pada Umar. Sebenarnya yang orang tak nampak, yang kubur tu macam kubur Nabi, Abu Bakar sebelah, Umar bawah sikit dari Abu Bakar. Dan Umar minta, pasal Umar bin Khattab lepas dia ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, dia tak mati terus. Dia mati lepas 3 hari. Kuatnya yang Umar kan, 3 hari baru mati. Jadi bila dia minta izin sebelum dia mati tu pada Aisyah radhiyallahu anha untuk ditanam dalam bilik tersebut bersama dengan Abu Bakar dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah benarkan. Dan Aisyah radhiyallahu anha pula lepas daripada Umar ditanam di dalam bilik tersebut, dia akan menutup muka dia setiap kali dia akan masuk ke kawasan berkenaan. Sebab tadi bapak dia, asalnya suami dia, okeylah. Kerana Umar orang asing, maka dia tidak masuk dengan keadaan biasa. So bilik Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu kena faham kenapa macam mana boleh masuknya kubur Nabi dalam masjid. Asalnya bilik bahagian tepi tu kan, bilik Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah bilik. Selam anak Aisyah sini isteri yang lain dalam satu bahagian hujurat. So pintu Aisyah radhiyallahu anha punya bilik tu, satu pintu masuk masjid terus. Nanti Nabi ulang-alik di antara Nabi kata di antara bilik aku dan mimbar aku satu taman-taman syurga. Dan para ulama kata sebab Nabi ulang-alik kawasan berkenaan. So yang orang sibuk berebut nak solat di Raudah tu, sebab Nabi sebut tentang Raudah tu minal jannah, taman. Yang para ulama nyata maksud dia tanah tu nanti akan berada di syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kata berebut solat dekat situ sampai last sekali tak solat fardu, tu tak boleh. Jadi kes. Saya dengar cerita lah, orang tu sibuk nak masuk berebut-berebut, last sekali tak ada tempat, tiba-tiba azan isyak dia tak ada tempat, last sekali orang solat isyak dia berdiri tegak. Pun ada juga. Jadi benda tu salah lah. Kita mencari fadilat bukan sedemikian. Jadi akak-akak lah tolak tentang tanggal tudung nak masuk kat Raudah. Saya ingat sekali tu kot, pergi umrah.
Saya tak pergilah macam tu. Saya duduk diam lepak je. Jadi dia kata ustaz selamba je. Tak sibuk pergi raudah. Saya kata okey. Saya pergi lah. Bukan tak suka. Saya kata pergilah tengok apa jadi. Dia bila akak tu keluar kan, tudung tersengit ni tu kan. Oh, tak nak masuk dah lagi. Kena tolak Masjid Turki. Masjid Turki tolak tu kan. Last sekali dia jadi apa? Jadi yalah berebut. Wallahu alam Pak Turki tidak. Tapi ini benda kena faham lah. Sudut asal. So asasnya ditanam jenazah pada perkuburan awam itu ajaran Nabi SAW. Adapun apa khusus untuk Nabi, itu bukan benda yang kita tiru. Terutama macam tadilah macam Nabi sebut kan, yang disebut dalam satu riwayat, seorang Nabi akan ditanam pada tempat dia mati. So Nabi mati situ, ditanam di situ. Macam mana Musa alaihissalam. Kan Nabi kata, kalau aku berada di sana, aku tunjukkan kamu kubur kubur Musa. Musa alaihissalam dia minta Allah Taala matikan dia dalam jarak satu balingan batu daripada Baitul Maqdis. Saya tak boleh masuk kan, dia duduk kat luar. So jadi Allah Taala matikan dia di situ dan dia tanam di situ. Nabi kata, kalau aku di sana, aku tunjukkan kamu kubur dia pada bukit pasir berwarna merah di tepi jalan. Tapi para sahabat pergi takluk Baitul Maqdis, diorang tak cari pun kubur Nabi Musa alaihissalam. Punyalah tak hormat kan. Terbalik Dan orang kita dengan kubur pantang dengar kan. Ada kubur kamu wali. Insya-Allah kan. Pergi mana-mana. Kubur ni lah kubur orang tu. Kubur Mak Kilau. Semua sekali orang sibuk nak pergi. Dah sungguh pun. Apa pasal? Tak kerja lain. Nak doa kena doakan je lah. Pergi macam tu kenapa? Okey. Aku bercara pula. Baik. Ini kan walam yunqal an ahadim minas salafi. Okey, dan tidak nukilkan daripada seorang di kalangan salaf annahu dufina fi ghairil maqbarati. Bahawa dia ditanam pada selain tanah perkuburan. Ulang balik, Abu Bakar dan Umar adalah salaf yang ditanam bukan di tanah perkuburan umum. Dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Dengan izin Aisyah sendiri. Tu bilik tu milik Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha izinkan bapa dia pertama sekali, kemudian Umar bin Khattab untuk ditanam dalam bilik tersebut. Itu yang kata yang kawasan kubur Rasulullah tu adalah dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Kemudian wa yusannul isra'u bil janazati, dan disunatkan untuk menyegerakan atau bersegera bergerak dengan jenazah. Disegerakan dengan jenazah fi ghasliha, pada memandiannya, wa takfiniha, pada pengkafanannya, wassalati 'alaiha, dan serta solat ke atasnya, wa dafniha, dan penanamannya. Maksud dia tak patut kita simpan mayat tersebut. Yang saya ingat dulu Sultan Johor kot. 3 bulan ni tak silap. Sir Abu Bakar. Mana atuk onyang kepada onyang. Atuk lah kan? Atuk. Mana bapa kepada Sultan Iskandar. Dia mati dekat sana kan, kat Britain. So naik kapal hantar balik untuk ditanam di Malaysia. Tapi lama, sangat tempoh yang sangat lama sebenarnya. Jadi memang kita macam kita serangkan itu, kalau dia kata kalau seorang tu meninggal di luar kawasan rumah dia dan sebagainya. Bahkan Nabi SAW juga ada memberikan fadilat orang yang ditanam jauh daripada tempat asal dia. Maka ada ampunan diberikan kepada orang tersebut. So jadi kalau boleh jangan ajar keluarga kita bawa balik jenazah kita. Pertama sekali masalah tu lah. Kan mayat tu akan dibuang segala anggota badan dalam ni. Disedut dengan penyedut yang kuat. Kosong ni. Akan kosong. Lepas tu embalmment fluid akan dimasukkan baru dihantar balik. Mana boleh banyak hantar dengan macam tu? Busuk lah. Jadi mayat tu dah diawet, dibuang semua isi dalam badan dia. Dan benda tu menyakitkan. Sebab kita tahu bahawa Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata kasrul azmi mayiti ke kasri hayya. Mematahkan tulang, itu mayat. Ketika mati, sama seperti dosa dia mematahkan ketika hidup. Sebab tu perbuatan kita mengosak-osakkan mayat ni tak ada. Bahkan dalam konsep Islam pun dalam peperangan, dilarang kita buat muslah. Cacatkan mayat dan sebagainya, tak boleh. Mati-matilah. Jangan cacatkan mayat tersebut. So tak dibenarkan. Nabi asalnya mula nak buat apa yang dibuat pada Hamzah, nak buat kepada mayat orang-orang musyrikin. Tapi lepas tu Nabi tarik balik dan tak jadi untuk buat benda berkenaan. Sebab menyeksa mayat tak boleh lah. Tak ada confirm mati. Confirm itu bab mandi. Kita tahu dia mati ke tidak. Sebab tu ada para ulama nyatakan, bab pemandian jenazah ni, antara fadilat dia ataupun hikmah dia adalah kalau orang tu tak mati lagi, bila time kita mandi kan tu dia akan bangun. Dan air masuk hidung, siapa tak terjaga? Normally macam tu.
Itu normal, itu Allahu a'lam. Tapi secara asalnya memang ketika mandi tu, itu antara benda yang kita buat sebenarnya. Walaupun dalam keadaan itu ada mayat-mayat yang tak dikenali kematian dia dan dia tidur tiba-tiba tengah-tengah ada kapan kan melompat balik pun ada. Tu tak pelik, memang ada berlaku. Salah check ke ataupun memang benda tu belum dari ajal dia. So Allah Taala kembali roh dia jaga lompat balik. Tapi ala kuliah macam yang mati di luar negara tu kalau boleh biar tanam sana. Cuma itu ada seorang pendakwah Malaysia lah, ustaz terkenal, Fadli Al-Yamani. Saya pernah jumpa dia kat Yaman lah. Dekat Kampung Baru dia ada sekolah tahfiz. Jadi dia meninggal di airport Beijing, tak silap saya. Kemudian bila meninggal tu tak boleh tanam kat China. China pula tanah dia orang kira mahal. Dia tak nak bagi kat orang tanam. Dan semua orang ikut tribe masing-masing, ikut pasal nilai feng shui dan sebagainya. Dia takkan bagi. Anita Mui tanam Malaysia. Anita Mui yang Hong Kong tu tanam dekat nilai. Mana ada tanah dekat sana dah. Ni benar betul. Nak ceritakan. Jadi kena bawa balik juga mayat. Dan kena lalui proses tadi lah. Ni sakit sebenarnya. Benda tu memang menyiksa mayat lah. Lepas tu kalau boleh dia tak perlu dia bawa balik. Tapi yelah, ala kulli hal kadang-kadang ada jadi kes yang saya sebut tadi kan. Yang macam salah seorang Sultan Johor, datuk pada Sultan yang sekarang, dia 3 bulan lepas dia mati tu tak dia bawa ikut kapal laut sampai ke Malaysia, sampai ke Johor sebagainya. Baru ditanam kemudian dengan upacara dan sebagainya. Tapi sebenarnya benda ni adalah penyiksaan yang dia tak patut dilamakan. Kalau mungkin ada orang tu kata, tapi ustaz cakap itu tak apalah kita tunggu sampai Zuhur untuk solat ramai. Ialah kita nak ramaikan orang solat, bukan tunggu 2-3 hari. Ya, faham tak? Macam kita meninggal waktu ni kan, katakanlah meninggal malam ni kan, besok pagi memang tak adalah kita nak tunggu Zuhur, taklah, kita akan pagi tu uruskan. Tapi katakanlah selesai pengurusan dalam pukul 10-11, ada lagi sejam lebih untuk Zuhur, dan biarlah orang ramai kumpul. Kalau awal lagi taklah, awal daripada tu tidaklah kita tunggu. Tapi kalau kata masa tu masih lagi ada, dan kita buat tunggulah kejap, biar ramai sikit orang datang untuk solatkan jenazah berkenaan. Sebab mendapatkan jumlah jenazah tu penting. Mendapatkan soft itu yang kita bincang hari tu kan, mendapatkan soft, hadis tu dipercanggahkan. Syekh Albani kata hadis tu tak sahih. Yang lain kata benda tu mustahab kan. Bila kata mustahab ni macam digalakkan. Hatta kalau boleh dikata kalau buat 2-2-2. Kalau saya baca dalam tu 2 orang. Mana 3 soft tapi 2 orang. Untuk dapatkan 3 soft tadi. Jadi seolah-olah benda tu masalah riwayat tadi lah. Riwayat tu tidak kuat untuk jadikan sandaran. Okey, baik. Dia kata liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kena sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kita kena cepatkan 4 proses tersebut. Nabi kata idza mata ahadukum fala tahbisuhu, bila mati seorang kamu jangan simpan dia, jangan kamu simpan akan mayat tersebut. Wa asri'u bihi ila qabrihi, segerakanlah dia kepada kuburnya. Tak payah tahan dah. Kalau kita ulang tadi, kalau kita tahan tadi untuk benda-benda penting, ya, tunggu van jenazah datang ke dan sebagainya. Ada sekali kat Kota Damansara pernah saya tengok sekali. Jenazah tu dah siap semua, disolatkan jenazah pada subuh pagi tu. Tapi van yang datang nak ambil tak sampai-sampai lagi. Tunggulah dekat masjid. Dekat depan pintu masjid. Tunggu. Macam mana? Nak balik ke Kelantan tak silap. Waktu tu. So jadi benda macam ni yang kita kata panggil kadang-kadang berlakulah pada masyarakat Islam kita, yang kadang-kadang tahan mayat daripada ditanam kerana takut nak tunggu anak datang sebagainya. Itu bukan sunnah yang digalakkan. Wa ma yaf'aluhu ba'dun nasi, dan apa yang dibuat ia oleh sebahagian manusia, min ta'khiriha, yang berupa pelewatan akan urusan tadi. Urusan pemandian, pengafanan, solat dan tanam tu. Wa naqliha min makani ila akhara, dan dia pindahkan mayat tadi daripada satu tempat ke tempat yang lain. Au ikhtiyar yaumin minal usbu'i tudfanu fihi, atau dia pilih satu hari daripada seminggu untuk dia tanam padanya mayat berkenaan. Atau kepercayaan tentulah mayat ini tanam pada hari sekian-sekian, tak dapat tak diseksa. So dia tangguhkan penanaman jenazah tadi, kononnya atas dasar dia boleh untuk dapat syafaat kerana hari ini atau hari itu. Ini masalah lah. Sebab memang Nabi sebut tentang hari Isnin dan Khamis, yang mana pada hari berkenaan Nabi kata akan diampunkan dosa dan sebagainya, ditutup pintu neraka, dan hari itu hari dibentangkan amal kita kepada Allah Ta'ala dalam seminggu 2 kali.
Jadi kita pun mati sekian tanam besok lah Khamis. Itu masalah juga kadang. Ada idea-idea pelik dalam masyarakat. Okey. Fa hadha kullu khilafu sunnati. Maka ini semua adalah bertentangan dengan sunnah. Yang sunnah Nabi SAW kita segerakan, uruskan dengan segera buat. Kama yusannul isra'u fil masyi. Sebagaimana disunatkan juga untuk bersegera dalam berjalan. Biha, dengan jenazah tersebut. Asna'a hamliha, ketika memikul jenazah berkenaan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kena sabda bagi Nabi SAW ketika kita bawa jenazah tu, kita jangan bertangguh-tangguh. Tapi taklah cepat menggelupur, lari-lari pula. Masa dia bawa dalam keadaan segera, Nabi kata apa? Asri'u bil janazati. Segerakanlah dengan jenazah tu. Mana ketika bawa jenazah tu segerakanlah. Fa in taku salihatan. Jika ia adalah elok, jenazah tu baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Maka dia adalah kebaikan yang kamu kemukakan ia kepadanya. Kamu bawa dia kepada kebaikan yang sedang menanti dia. Segerakan dia kepada apa yang dia akan jumpa dalam barzah yang baik bagi dia. Wa in taku siwa zalika. Jangan jika ia selain itu, maksud jenazah tu bukan daripada yang baik, tidak elok, fasyarrun tada'unahu min an riqabikum. Ia adalah satu beban atau keburukan yang kamu turunkan, kamu letakkan ia daripada tengkuk-tengkuk kamu. Kan kita pikul kan? Kalau dia baik, kita kedepankan dia kepada kebaikan yang dia akan dapat. Kalau dia buruk, mayat jenazah buruk, maka dia satu keburukan yang kamu turunkan daripada bahu-bahu kamu. Kan kita pikul kan? Dan kalau dia either one lah. Dua-dua either kebaikan kita, kebaikan dia. Lakinna, akan tapi la yakunu isra'an syadida. Tidaklah ia menjadi cepat yang laju sangat. Okay, cepat yang bersangatan. Baldunal khababi. Tapi dia kurang daripada khabab. Mana jalan berleseh-leseh, perlahan-lahan sangat. Kama ikhtarahu ba'dul ulama'i, macam dipilih oleh sebahagian para ulama. Kalau tengok macam dekat dalam masyarakat Afrika di Amerika Syarikat, iringan muzik kot. Jalan tu deng gendang sekian muzik kan, dia slow. Balik daripada lepas tu dia happy. Balik daripada kubur dia main muzik rancak. Macam juga macam perjalanan macam lah style style askar, bawa mayat pelan-pelan kan, tak ada. Jalan je, gerak je terus. Tak ada berhenti bawa tu Al-Fatihah, tak ada. Orang banyak kan? Al-Fatihah. Dia kadang-kadang masyarakat kita macam kita tekankan berkali-kali. Alhamdulillah sekarang ni ada geng teori konspirasi pun dah start tukar angin. Mula dah kata dia bincang kenapalah orang berdiri sebelum nak solat tu berdiri baca surah An-Nas. Kita sebut dah tu kan. Kan dia tukar angin, alhamdulillah kan. Tukar, tinggalkan konspirasi, alhamdulillah baik. Okey. Kotak tu tak ada kerja lain. Ini Dajjal, itu Dajjal. Okay. Tapi dah tukar, alhamdulillah. Cuma yelah, benda ni macam kita sebut dia, bila kita cerita orang tersebut dia kata bagus kan. An-Nas, apa salahnya ustaz kita sebut a'udzu binnas kan. Sedangkan benda berkenaan kalau baik Nabi buat. Dan bahkan tajuk bacaan surah An-Nas tu dah Nabi letakkan pada awal pagi, awal malam, setiap lepas solat, ketika nak tidur, untuk diamalkan oleh kita. Jadi buat kat situ lah, pada tempat yang Nabi arahkan. Jangan letak pada tempat bukan tempatnya. Kan baik syekh kursi nak masuk tandas, jenuh pula kan. Meaning dia ada, meaningnya ada. Menghalang kita daripada syaitan, jin tak dapat kacau kita. Tapi masalahnya nak masuk tandas, ada doa Nabi ajar. So buat yang Nabi ajar lah. Tak boleh faham macam tu. Simple je. Jenuh kan nak makan nasi kena baca panjang tu. Kenapa? Bismillah sudah lah. Kan? Panjang pula. Ustaz doa. Bismillah. Marah pula orang kan. Bila kita dah sunnah, kenapa nak tinggalkan sunnah Nabi? Buat benda lain. Termasuk macam kes Fatihah tadi lah, Al-Fatihah. Kan? Betul lah. Tapi yang waktu bawa keluar jenazah yang dekat Felda dekat Kedah tu, tak ada Al-Fatihah, alhamdulillah, jalan terus. Tapi time dia bagi takbir raya depan jenazah tu, saya tak boleh lupa. Sampai sekarang saya ingat lagi. Saya macam, apa hal ni? Allahu Akbar, Allah. depan jenazah. Berdiri semua orang macam, kan? Apa ni? Tu anak jenazah tu kata, takbir raya. Saya pandang. Tahu? Tak, dia terlepas. Imam tu terlepas takbir raya. Lepas solat
Zuhur, dia patut takbir raya. Pasal hari tasyrik, dia lupa. Dia pergi zikir biasa. Saya secara peribadi waktu tu kan, saya saja takbir Allahu Akbar, saya bunyi seorang. Kan? Yang orang lain yang keluar saya, dia lupa tu, imam lupa dah tu. Agaknya orang cakap dekat dia, lepas daripada solat Zuhur tu, dia bantai kita nak solat jenazah, dia takbir raya dulu. Astagfirullahalazim. Tahulah. Contoh-contoh lah macam tu kan, tak ada. So bawa jenazah tu bawa je lah. Tak ada kena berdiri dulu, langkah nak baca apa. Apa lagi yang nak turunkan jenazah nanti dengan azan dan sebagainya lah. Dia kata wa 'alal hamilina lil janazati as-sakinatu wal waqar. Dan wajib ke atas orang mikul jenazah tu untuk tenang dan juga dalam keadaan tunduk. Dia bukan macam tadilah wa adami raf'is saut, dan tidak mengangkat suara. Ini yang saya kata macam kes bawa dekat ni kan, jenazah jerit takbir kan. Itu bukan. Itu contoh tadi saya sebut. Pasal benda ni tadi pada asasnya geram kita ada. Tapi bukan itu tempat kita tunjukkan. Macam orang kata ketika hari haji kan, syiar kita talbiyah dan juga takbir. Sebelum daripada 10 Zulhijjah, semua mulut kita adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. So gitu je mulut kita. Lepas 10 Zulhijjah, syiar mulut kita adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Walaupun ketika tu ada jadi kat Palestin ke kat mana, takkan kita tukar al-maut lil yahud, al-maut lil Israel, tak ada. Jangan tukar syiar. Syiar agama pada keadaan apa sekalipun takkan bertukar. Tak boleh ditukar syiar tadi kepada apa-apa yang kita semangat. Okay, macam geng Houthi lah. Syiar di Yaman kan. Al-maut lil Israel. Al-la'natu 'alal yahud. Al-maut li Amerikan. Mati untuk Israel. Mati laknat ke atas Yahudi. Mati ke atas Amerika, tiba dia bunuh orang Islam. Itu berlaku kat sana. Tapi saya ingat waktu permulaan orang start bergerak hari Jumaat. Dalam khutbah tu, imam tengah khutbah atas mimbar, tiba-tiba dia orang Al-maut li Israel, al-maut li Amerikan, al-la'natu lil yahud, an-nasru lil Islam. Dia jerit. Dia tukar syiar. Ini yang syiar tak boleh kita tukar. Hatta ketika mana kematian tadi, tak ada sebarang syiar untuk kita lafazkan, kecuali macam Nabi tunjukkan lah. Lepas tu nak menjerit-jerit lah lepas tu. Lepas tanam jenazah pergi buat kerja apa yang patut. Adapun ketika pikul jenazah tadi, bukan tempatnya untuk orang tu menjerit-jerit. Marah ke dan meratap ke, tak boleh. La bi qiraatin, tidak dengan bacaan Quran, wala bi ghairiha, tidak juga dengan selain bacaan Al-Quran. Ini yang kita sebut dah Al-Fatihah sebagainya kan, tak ada. Tak ada Al-Fatihah, tak ada sekian. Bawa aja jalan. Li'annahu lam yathbut anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam syai'un fi dhalika. Kerana tidak sabit daripada Nabi SAW satu pun daripada itu. Dan kita dalam bab ibadat kan, dalam bab menyelamatkan orang mati, tak ada siapa boleh ajar kita lagi baik banding Nabi SAW. Unless kita nak kata, Ustaz, Nabi bukan tahu semua. Ayat tu keluar. Saya ingat Ustaz Ridwan Rajendra waktu dia pergi bagi talk dekat rumah Datuk Murad dekat Taman Tun Ismail. Waktu tu tajuk tu kita bagi tajuk dia best, bunyi dia apa? Amalan masyarakat Hindu dalam dalam Islam yang ada sekarang ni lah. Masyarakat Hindu punya amalan tapi dilaksanakan dalam selepas Islam. Dia sebutlah perkara-perkara tertentu, antaranya puja roh yang diorang buat 7 kan 20 40 tu, itu panggil puja roh. Setahun sekali diorang puja roh orang mati tadi, dia akan puja, sebut mentera-mentera. Jadi Ustaz Ridwan dia kata macam ni. Dia kata sebenarnya benda ni amalan masyarakat. Dan kebetulan pula yang mengajar Islam pada umat Islam di Malaysia ni penyaga, bukan ulama. Yang betul lah penyaga. Sebab tu bila penyaga, dia fake dia atau kefahaman dia sikit kurang. Dan bahkan kadang-kadang dia timbangan masalah halal haram tadi, dia akan tengok juga maslahah dia. Bab lain-lain dia boleh tegur orang berkenaan masalah ini tak boleh. Tapi bab berkaitan atuk nenek, siapa berani? Ini amalan masyarakat. Orang semua buat puja roh. So apa dia buat? Ni Ustaz Ridwan cakap. Jadi diorang kata pada pakcik-pakcik tadi kan, dia kata tinggalkanlah ni. Okay, buang mantra tadi, ambil amalan ni. Tukar dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah punya ni, ayat sekian-sekian, ayat sekian-sekian, 3 kul, sekian-sekian, baca Yasin. Dia bagilah. Sebab tu amalan ni tak ada ke Hadramaut pun. Tahlil arwah ni kan? Hadramaut tak ada.
Serius. Dekat tempat geng selimpang kan, capal sikit, tak ada, tak buat pun. Malaysia, Indonesia, Thailand, Nusantara kita. Memang kawasan ni je buat. Bahkan bukai fiat tu tak jumpa dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tak ada. Kaifiat tahlil tu kan, arwah tu tak ada wujud dekat sana. Jadi Ustaz Ridwan cakap macam tu, dia terangkan lah. Jadi bila time soal jawab, tak ada siapa bangun. Dah seorang bangun. Rupanya pasal pakcik ni kadang malu nak tanya depan orang, kan nanti Ustaz jawab, nampak dia tak pandai. Itu realiti dia. Sebab saya tak tahu punya yang dua orang yang soal tu, bekas pengarah bank, pengarah ni. Bukan orang biasa lah. Title Datuk semua. Di tempat yang tak boleh ni. Saya ingat Putrajaya tu. Kampung Limau Manis. Semua Datuk. Datuk. Orang ni cakap ni Datuk. Ni semua Datuk. Taman Tun. Macam Gufron kan. Jangan. Ni Datuk. Ni Datuk. Semua Datuk. Ya, Datuk. Semua Datuk. Jadi lain-lain sikit. Saya tak tahu. Jadi saya waktu tu, saya kira Asya Ustaz Ridwan lah. Saya tengok muka Ustaz Ridwan berubah. Lepas daripada kelas tu, dua orang ni datang kat dia, impit dia. Lepas tu muka Ustaz dia berubah. Lepas tu saya, Tuan Haji Arif, so saya tarik dia pergi makan kan. Saya tarik dia pergi makan. Lepas tu orang tua, dua orang tu duduk dengan meja saya. Saya dengar dia popek lagi. Tak puas hati. Saya buka lah nasi lemak nak makan ni. Tapi pakcik dua orang ni bising. Aku layan kan tak kenyang. Kalau saya layan tak kenyang. Tapi saya kata macam, dia bebek lagi. Saya kata Tuan Haji kan. Saya kata ini salah cakap macam ni. Saya kata dia bagi dia kan benda tu, jangan sekian apa, jangan nak kereta. Saya kata dalam Islam, bila kita kata berkenaan dengan bid'ah ni, dia pada masalah agama. Kalau Tuan Haji, saya kata pergi ke masjid, jalan kaki atau naik kenderaan, naik kuda ke, naik kereta, naik unta ke, lantak kan, Islam tak pernah persoalkan. Tak ada yang sunnah pun mana satu. Tuan tu nak golek pun boleh, tahu golek. Tosa ni golek. Pusing badan kan dekat itu, somersault ke sampai masjid, tak ada hal. Asal sampai masjid. So Islam tak kacau bab tu. Macam juga masalah kes tadi. Jadi dia bukan masalah sunnah, mana tak sunnah atau sunnah. Bab ibadat, akidah, ibadat dan akhlak ada masalah tu saya kata. Dari saya bertekak dengan orang. Bertekak lah sampai last sekali saya bagi hujah saya sebagainya. Saya sekali seorang pakcik tu. Dia kata Ustaz punya hujah so compelling. Memang meyakinkan. Tapi Ustaz sana pun ada juga hujah dia. Saya kata, saya tahu hujah dia orang apa. Apa dia? Kalau baik apa salahnya? Ustaz tahu. Saya kata pakcik-pakcik ni. Dia kata kelawak jugalah. Tapi bila saya tanya Ustaz Ridwan Rajendra, kenapa muka dia berubah, apa yang menyebabkan, saya cerita balik apa saya cakap dengan pakcik tu. Ridwan kata, salah seorang pakcik tu cakap dengan Ana, bukan Nabi tahu semua benda. Mana atuk dia lagi tahu, onyang dia lagi tahu, ustaz dia lagi tahu banding Nabi. Sebab tu dia akan ada upacara tadi. Upacara-upacara tu kononnya atuk nenek kita kata. Orang dulu-dulu kata. Soalan kita, Nabi cakap tak? Satu kita kena faham benda-benda Nabi tak benarkan, tak sepatut kita buat tu je lah. Apa masalah dia? Pasal kita nak selamatkan orang mati tadi, awak ada cara lain ke selain jalan Nabi? So, balik pada asal amalan yang dibuat tadi, contoh macam solat sunat hadiah ke, fidyah puasa, fidyah solat ke, ataupun termasuk kundiri arwah tadi, pembacaan Quran untuk orang mati tadi. Itu konon untuk menyelamatkan si mati tadi sebenarnya. Tapi balik asal saya kata kalau tak bayar duit, tak buat kan? Takkan buat kan saya kata. Tak bagi duit tak buat. Ada kawan saya Ustaz Amin. Dia kena buang dia jadi imam. Daripada dia dekat Kota Baru. Amin Ismail, tak apa sebut nama, dia dah kena gam. Dia cerita kat saya. Saya ngajar dia bukan apa hujah nak gunakan, dia buat aja. Jadi satu hari tu dia buat. Dia kata dia nak fahamkan orang ramai. Dia kata pocik-pocik sekalian. Bunyi Kelantan sikit. Dia kata katakanlah, dia kata, seorang budak kita, anak muda kat kampung kita ni, dia bapak dia meninggal. Dan dia buat suruh kita baca Quran untuk bapak dia. Kita pun baca Quran untuk bapak dia. Habis baca Quran, yang seorang ambil sejuzuk ke 30 orang, seorang sejuzuk habis lah. Kan dalam beberapa minit settle lah kan. Kalau kita bagi dua lagi cepat. So, jadi lepas kita baca ni dengan panasnya berpeluh-peluh yang tak ada aircon, dan dia hidang kopi dengan biskut kering. Kemudian dia kata, pocik-pocik sekalian, terima kasihlah baca Quran untuk bapa ambo.
InsyaAllah besok kita buat lagi. Lepas tu kawan saya kata apa? Besok datang tak? Tu daripada jemaah. Tobat tak datang. Takkan datang lah. Kalau tak dapat makanan dan sebagainya, awak tak datang. Sebenarnya kalau sayang orang tu, awak tak kisah nak buat untuk dia pun. Sepatutnya kan? Benda kita nak hadiah pada orang, nak bagi sedekah pada orang, kalau tak bukan milik kita, macam mana kita nak dapat? Macam mana nak jadi milik kita kalau tak ikhlas? Kalau kena bayar pun nak doakan orang sebut. Tang mana ikhlasnya? Peliklah, tak tahu. Suka sangat seronok. Kat Malaysia ni macam ni. Tajuk-tajuk ni kan, benda ni sensitif tapi bentuk realiti. Fikir balik faham pun, semua pun faham tajuk ni. Tapi balik-balik semua nak buat juga. Semua masih lagi nak laksanakan. Wallahu a'lam. Okey, baik. Tak boleh baca Quran li'annahu lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un fi dzalika. Kerana tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu pun daripada itu. Wa man fa'alahu faqad khalafa sunnata. Maka siapa yang buat itu maka dia telah menyanggahi sunnah. Itu jelas, straight to the point. Tak ada timbul masalah kat sini. Itu ayat keluar. Dosa ke? Kalau kita sengaja langgar arahan Nabi, iyalah berdosa lah. Kalau dah tahu Nabi punya petunjuk, kita langgar juga. Kenapa? Ini ditanya kepada salah seorang tabi'in tentang solat lepas subuh. Dia tegur orang tu, dia kata jangan solat lepas subuh. Kawan tu kata takkan Allah Ta'ala nak hukum aku masuk neraka kerana solat. Dia kata Allah Ta'ala takkan masuk kau neraka kerana solat, tapi Allah Ta'ala akan hukum kau kerana menyanggahi sunnah Nabi SAW. Solat takkan ada jadi sebab. Tapi kena sahaja langgar arahan Nabi tu, itu tak betul lah tu. Faham Kemudian wala yajuzu lin-nisa'il khuruju ma'al janazati, dan tak harus untuk wanita keluar bersama-sama jenazah. Ini yang jadi kes kita sebut itu kan. Semua sibuk nak keluar. Terutama zaman sekarang milenial kan. Jangan TikTok punya generasi. Tahu generasi TikTok kan. Dia tak tahulah kan. Saya tak faham. Dia orang memang betul. Sebenarnya saya tak perasan juga. Yang TikTok ni macam mana? Sekali masuk dekat kedai, dekat rumah kita orang tu ada kedai apa nama? Subway. Tengah-tengah tunggu, dia orang buat benda tu kan. Sekali tak ada lagu terpasang, lepas tu budak tu nari. Saya tengok nari sebab apa? saya punya mulut dia kan. Kenapa nari? Nanti dia berhenti. Dia macam, dia tak boleh dengar muzik waktu dia macam tu. Dia, kalau baby buat macam tu, comel lah. Awak dah tua ni jadi mak orang. Faham tak? Kalau budak kecil, kita nampak budak tu nari kan. Kita gelak lah. Yang nikmat jadi mak orang ni buat jadi kenapa? Nenek pun buat juga. Apa hal? Ini jenis TikTok. Saya faham, tak faham kenapa. Tapi yang aku lihat ini realiti berbeza. Sebab tu yang saya tengok macam bab kedatangan ke kubur oleh orang perempuan kan. Memang sebenarnya saya tengok dalam 10 tahun kebelakangan ini sebenarnya. Waktu zaman dulu kan, kita pergi hantar mak kita ke, bapak kita meninggal, tak ada orang perempuan. Kalau datang pun mungkin saudara mara yang terlewat datang, tak sempat nak jumpa kat rumah, sampai kat kubur. Itu pun duduk jauh je. Ini tidak, dia pergi berhimpit dengan kita tengah-tengah kubur. Kita sibuk nak angkat jenazah, dia sibuk nak tangkap gambar. Ini serius ni, bukan main-main bang. Bahkan masuk kubur tu, kita tengok ada hantu, rupanya dia. Bau wangi. Bau wangi ni? Ya bau busuk, faham kan? Bau wangi. Dia kata kat kubur wangi. Jaga-jaga. Rupanya akak-akak ni. Akak-akak kan, anak dara ni kadang. Pelik betul. Orang kata macam ni lah perubahan. Perubahan tadi bukan kepada kebaikan. Duduk diam lah. Kenapa nak kena ni? Kau nak tengok kan? Kononnya apa? Dia panggil apa? Pengalaman terakhir apa? Kenangan terakhir. Dalam agama kita bukan bantu orang mati tadi dengan benda tersebut. Bahkan dengan menengok gambar tadi, kadang-kadang kita akan memperbarui kesedihan. Dalam Islam tak ada pembaharuan kesedihan diajar. Nak sedih kerana dosa boleh, nak sedih kerana kematian orang tu paling limit. Kalau bukan perempuan mati suami, 3 hari je. 3 hari je. Dibenarkan untuk orang tu berkabung. Hari ketiga lepas tu dah hidup seperti biasa balik. Tak ada disuruh untuk berkabung, diam kan. Tak sekian-sekian, tak jumpa orang. Tak ada. Tak ada. Pasal benda tu akan membawa kepada kerosakan jiwa. Kita tak boleh bersedih untuk itu selama-lamanya. Pasal kita pun akan mati juga. Dan besok-besok lah, sedih-sedih tu kita mati. Betul macam, kau tahu apa nak sedih-sedih kan? Aku mati juga. Faham? Kena pelik sikit. Okay, jadi kata tak harus wanita keluar bersama jenazah. Dan ini di tanah Arab masih lagi berjalan lah. Memang tak ada perempuan datang ke kubur.
Tak ada perempuan datang kubur. Terutama macam Yaman kan, Saudi, tak ada. Lelaki je pergi hantar mayat ke kubur. Kenapa tak boleh atau tak patut? Li hadis Ummi Atiyah, kena hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaizi. Kami dilarang daripada mengikuti jenazah, yakni ke kubur. Biar sambungan hadis ni, walam yu'zam alaina, tapi tak diketatkan atau dikeraskan ke atas kami. Lafaz tu menyebabkan para ulama kata ada keharusan, tak boleh. Cuma macam zaman sekarang ni adalah yang tambahan sikit, kata perempuan yang beristeri pada si mati dan sebagainya. Ya memang dia tak patut keluar lah. Keluar hanya untuk keperluan saja. Okay, dalam kes cerai ni, orang yang mati, suami, dia memang tak boleh keluar daripada rumah tersebut kecuali untuk keperluan yang asasi saja. Wanita yang dicerai oleh suami dia dalam iddah tak ada sekatan untuk keluar atau masuk rumah. Cuma dia patut bermalam pada tempat yang suami dia tetapkan. Itu asas, kena jaga sikit, kena faham. Ada orang dia kata dia sekian nak kerja kan, dia kena apa? Cerai hidup kan, mana suami dia lafazkan talak. So dia kena kerja, pergilah. Cuma tak boleh berkahwin dengan orang lain, tunggu sampai iddah habis. Itu je. Adapun perempuan yang dalam keadaan kematian suami, itu penghormatan yang kena dibuat untuk suami dia. Sebab kalau sebelum Islam, memang ada ketika zaman Nabi SAW sendiri, ada wanita-wanita yang tak puas hati. Dia kata macam ni, maka Nabi jawab balik, kalian tahu, kalian dahulu sebelum daripada Islam, sebelum ini, kalau mati seorang suami kan, seorang wanita tu akan dikurung dalam satu bilik dan tak boleh keluar selama setahun. Dia buang air situ kan, tak boleh bersihkan diri, tak boleh bercantik, lepas tahun boleh keluar. Keluar tu tak tahu apa benda kuman dia ada, pegang anjing mati. Jadi semua para ulama sebut, Imam Nawawi pun ceritakan, nak ceritakan teruknya keadaan dia. Kalau masyarakat Hindu terjun dengan suami sekali, suami mati terjun dalam api untuk menjaga kerahsiaan suami tadi. Yelah, ada panau kat mana, yang tahu siapa? Isteri tu lah, orang lain mana tahu. So terjun sekali. Masyarakat Cina, kalau anda kata ada gundik, tanam sekali. Raja-raja terutamanya mati sekali. Dayang-dayang terjun sekali. Iyalah nak tutup rahsia raja. Kalau dia kata orang tu hidup lagi merayau kan, kau tahu sebenarnya kurap dekat kan cerita. Faham? Ini kisah benar. Sebelum Islam memang macam tu keadaan wanita. Tak ada sebarang hak. Dan Islam ringankan benda tadi untuk tajuk tersebut, tapi orang tak faham lagi kenapa. Nabi kata pada orang, korang dahulu tahu sebelum daripada ini, korang bukan setakat ni kena tinggal dalam satu bilik setahun, tak boleh keluar, tak boleh bersih diri. Bulu ketiak panjang mana wallahu alam, setahun panjang mana bulu ketiak? Bulu ketiak tak cukup setahun. Himinci. Nak faham kan? Tak boleh. Ini nak ceritakan dia setahun tak boleh keluar. Ini sebelum Islam. Bila Islam, benda lain boleh, cuma tak boleh berhias dan sebagainya, tak pergi tempat yang tak perlu. Kerana kecuali keperluan saja. Kalau kata dia kerja, ya kerja, patah balik, jangan bercantik, jangan berhias. Ini penghormatan untuk suami tersebut. Yep. Ini arahan Allah Ta'ala. Laki tak ada iddah. Arahan Allah Ta'ala. Dia bukan masalah tersebut. Ada juga yang para ulama nyatakan, ia berkenaan pembersihan rahim. Sebab yang akan beranak bukan jantan, perempuan. Sebab bila iddah tu diletakkan, kalau anda kata ada kebarangkalian wanita tu mengandung dan sebagainya, maka suami tu punya benih akan kekal dekat dia. So kita kan tak adalah bercampur aduk benih. Kalau tak ada iddah untuk wanita, kan kahwin sekian-sekian, boleh besok kahwin orang lain. Entah-entah anak tu kan anak dia. So tengok asal muka macam orang tu, aku punya bini. Dah start nanti Kang, masalah konflik nanti. Bila lelaki tak nak bela anak tadi kan, tengok muka macam muka anak aku. Tak nak bela, nak pergi makan tak mau. Kan mahal konflik. So Islam sebenarnya benda ni untuk pembersihan wanita tadi daripada sebarang kebarangkalian mengandung. Ini balik asal iddah lah. Mengandung anak suami yang sebelumnya, supaya bersih rahim dia daripada sebarang benih. Dan sebenarnya benda ni pengetahuan yang terbaru, bahawa sebenarnya dalam tube Fallopian, ini aku cerita ni kau bukan faham sangat pun. Tube Fallopian kan, yang mana dia menuju pada ovum, kawasan dinding tu boleh simpan sperm untuk tempoh tertentu dan lepaskan balik bila datang telur. Terkejut orang, pada dulu orang tak tahu pasal benda ni boleh dibuat oleh
dinding tube fallopian tu. Dia bukan dia boleh konsil simpan benih tu, lepaskan balik bila datang telur. Jadi suami tu mungkin dah mati kan, boleh jadi ada lagi sebenarnya. Sebab tu bila kita kata tahan dan jaga dan sebagainya, kita tak tahu pasal memang sperma ni dalam keadaan tersimpan kan, dia boleh simpan hidup lama. Dan petri dish kalau dalam makmal lama, boleh dibeku dan sebagainya. Kalau kata tanpa tu 3 hari. Ni cerita apa ni? Okey. Bab tadi dah kenapa bersihkan rahim tadi. Orang kata pahala ustaz ni. Okay. Baik. So nak kena tahu kat situ. Pasal tu tajuk asal. Tak nak pencampuran nasab. Nanti family tengok bukan budak ni macam bukan macam cucu aku. Benda tu terseksa budak tu nanti. Jadi sebab tu kena clear semua sekali. Dan second part saya cerita tentang tajuk masalah penghormatan tadi, sebab kes yang apa sebelum daripada Islam sebenarnya dahsyat. Lepas Islam datanglah baru masyarakat barat tahu wanita ada hak. Without Islam, saya kata Hindu terjun dalam api. Bahkan dalam masyarakat India, wanita yang kematian suami tak boleh kahwin dah. Pakai kain putih. Sari putih, kena pakai sari putih, tak boleh bercantik sebagainya sampai mati. Itu dah masyarakat diorang. Maka saya kata baru lagi, masih lagi. Cerita apa dulu? Alah, cerita apa? Cerita Hindustan. Cerita Tamil lain. Cerita Tamil best. Ada polis jahat, ada menteri jahat. Okay. Kalau cerita Hindustan ni kan semuanya hidup bebas. Terbang ke London, Turki lah, kan? Kan cerita Mahabbatain. Salah satu perempuan tu, kan digambarkan dia pakai, dia janda. Balu. Kan family lawan, gaduh kan, tak nak bagi kahwin. Benda tu yang zaman tu sekarang ni baru nak terima balik tau sebenarnya. Dalam masyarakat diorang, masih lagi wanita yang kematian suami tak boleh kahwin balik. So bayangkan benda tu, Islam bagi. Tapi tunggu kejap. Atau kalau dia kata dia lahir, dia mengandung, lahir anak, besok boleh kahwin. Walaupun suami dia mati kan. Suami dia mati hari ni, dia mengandung, dia lahir anak, besok boleh kahwin. Pasal dia ambil tempoh yang paling panjang, iaitu 9 bulan punya tempoh tadi, boleh padamkan terus atas 4 bulan 10 hari tadi. Pasal dalam surah At-Talaq, wa ulatil ahmal, wanita yang mengandung kandungan, tempoh edah mereka ayyadhna hamlahun, bahawa mereka lahirkan kandungan mereka. Lahir kandungan terus lepas daripada masalah edah. Tu kena faham jugalah. Jadi sudut asal yang geng-geng yang apa nama panggil apa? Hak asasi perempuan ni lentong je. Kan? Jadi sampai sekarang suruh dia orang yang kata hak sama rata ni kenapa? Suruh dia lawan dulu kes gaji wanita dekat Amerika Syarikat. Lepas dia menang pada datang jumpa kita. Sampai sekarang di Amerika Syarikat, seorang wanita yang punya kelulusan yang sama seorang lelaki, pegang jawatan yang sama, lelaki lagi gaji banyak berbanding perempuan. Kennedy tanda tangan tak boleh buat apa. Obama tanda tangan sampai sekarang tak boleh buat apa. Jadi benda tu diorang pun tak settle lagi. Sibuk kita buat apa? Kalau orang tu kata saya sekian, baik dia sibuk kat India. Di India, dalam 1 jam, 4 orang wanita akan dirogol. 15 minit seorang perempuan. Saya ingatkan teruk dah. Amerika Syarikat, perempuan dicabul setiap 16 saat. Every 16 second. Wanita di Amerika Syarikat dicabul. Lepas tu bila diorang sibuk nak masuk ke Afghanistan kan, orang tanya soalan tu balik. Korang tak boleh jaga perempuan korang? Korang sibuk jaga perempuan tempat lain, kenapa? Ini sudut asal yang bila diorang cakap tentang Islam ni, kita benar, tak ada nilai untuk diorang cakap. Tapi kadang-kadang ada orang Islam kita yang kadang-kadang pergi follow geng-geng ni. Dia pun kata macam ni lah, kenapa perempuan tak ada? Kan? Dia nak sama taraf. Lepas tu bila time macam orang cerita lah apa? Tajuk harta sepercarian. Saya kata dia sebenarnya untuk perempuan je tau, lelaki tak ada. Kalau bini tu kaya, suami tu miskin, lepas tu berlaku perceraian, suami tak tuntut harta bini. Tak ada harta perceraian. Kalau isteri, kan suami tu cerai kan, dia tak kerja, suami tu kerja, dia ada hak. Sepercarian tak ada untuk lelaki tuntut wanita. Tahu tak tahu banyak orang tak tahu cerita ni. Mana tahu. Tak adil pun, bohongnya. Baik. Baik. Okey. So faham, masalah asas pertama memang kita kata ikut ke jenazah ke kubur tadi, ialah mungkin ada perempuan kata, "Ustaz, habis tu kami tak ada pahala kirot lah. Tak ada kirot ni, kirot tu, tak ada besar bukit kan yang besar pahala." Untuk wanita ada yang lebih baik. Faham situ. Dia mematuhi sunnah Nabi tu akan lebih baik untuk diri dia berbanding dengan dilanggar.
perkara tersebut. Baik. Dia kata fahamul janazati wa tashyi'uha khasun birrijal. Maka dia kata memikul jenazah dan mengarak jenazah dia adalah khusus untuk lelaki sahaja. Wa yakrahu lil musyayyi'i al-julusu hatta tuda'ul janazati 'alal ardi. Dan dimakruhkan untuk orang mengiring jenazah tu duduk sehinggalah diletakkan jenazah di atas bumi. Letakkan bawah, dia nak turun ke bawah sebagainya tak apa, cangkung sekejap ke. Tapi namun begitu bila ditanam pasal nak urusan kan, nak turunkan jenazah sebagainya, jangan duduk. Okey. Linahyihi sallallahu alaihi wasallam al-julus hatta tudha'. Kerana larangan Nabi SAW daripada duduk dia berikut jenazah tadi, jangan duduk kecuali lepas diletakkan jenazah berkenaan. Okey. Al-mas'alatu tsaminatu. Persoalan yang ke-8. Dafnul mayyiti wa wasifatul qabri wa ma yusannu fihi. Yang ke-8 adalah penanaman atau pengebumian mayat, sifat kubur, ciri-ciri kubur dan apa disunatkan padanya. Wa yusannu ayu ammaqa al-qabru, dan disunatkan untuk didalamkan kubur. Wa ayu wassa'a, dan dilebarkan. Normally diorang buat dalam 6 kaki 6 kaki, 7 kaki. Lepas tu lebar 3. Lebar 3 kan? Entah 3 ke? Nampak kecil je baru ni. Lebar 3. Tapi tak juga. Sekarang tak ni pun. Pasal dengan apa cara apa yang moden-moden ni kan. Dia boleh backhoe tu memang ni. Sebenarnya kalau kita pakai diri kita untuk buat macam zaman sekarang punya tak dapat. Kalau kita buat, kita kena lebarkan luang untuk kita nak angkat tanah tadi. Tapi pasal backhoe dia mudah sikit. Kan, sekali korek-korek dah settle. Alhamdulillah kan. Okey. Dia kata dia untuk luaskan wa ayu yulhada lahu fihi, dan dilahatkan padanya untuk jenazah tadi, untuk kubur tadi padanya yulahadu lahu fihi. 1 2 3 air. Okey. Dia kata wa huwa ayyuhfara fi qa'il qabri hafratan fi janibihi ila jihatil qiblah. Dia adalah bahawa digali pada dasar kubur tadi satu lubang, satu ruang pada sebelah kubur tadi yang ke arah kiblat. Dia normally macam ni, macam kita kata kubur kan, bila kita tanam gali. Okey, kalau ni kepala jenazah, ni kaki dia, ini kiblat. So basically bila kita gali tu, bila buat 4 segi tu, dia suruh gali ke sini pula, buat lubang ke arah kiblat. So sebenarnya masukkan jenazah tadi ke sebelah tepi. Kalau ikut cara tersebut sebenarnya biar tiap kali orang tepi kubur kan. Zaman sekarang yang ada lahat, sebenarnya mayat tu bukan dekat tengah kubur tu, tepi. Tepi kubur Tepi kubur. Dia pasal dia akan buat macam tu. Ruang tepi macam L ni tu. Ni dasar kubur kan, ni atas dia. So mayat tu akan duduk sini. Ini lahat. Dan benda ni boleh dibuat pada tempat-tempat yang mempunyai tanah yang keras lah untuk dibuat. Tanah merah, tanah bukit, tanah batu dia boleh buat. Ada pun kalau tanah tu ada lumpur sebagainya payah. Tanah macam tanah kalau Selangor kan. Kalau digali-gali ada air. Gali-gali ada air. Gambut, pasir, tanah liat tak eddy. Dia akan jatuh. Tengah-tengah tu itu yang kita akan sebut ni. Dia panggil apa? Dia panggil parit. Syak. Syak ni maksud dia ni 4 segi tu kan. Lepas tu dia gali tengah. So mayat tu akan duduk tengah. Dia duduk turun kat lubang tengah macam longkang, parit-parit. Bayangkan longkang kan? Nanti sekejap lagi cari longkang try baring. Muat lagi tidak. Okey. So dia kata ni. Okey, fa in ta'azzara al-lahdu, tapi kalau tak teruzur, tak boleh untuk lahat. Fala ba'sa bisyaqqi, maka boleh untuk syak. Macam tadi kan kita sebut. Okey, katakan lubang kan. So kalau lahat dia sebelah tepi. Sini. Kalau syak dia akan buat tengah-tengah bawah ni. Mana lubang tu dia akan buat macam tu lubang tengah. Dan tengah tu lah akan diletakkan mayat tersebut. Mayat tu akan turun dekat lubang berkenaan. Okey. Wa huwa ayyuhfara, wa itu adalah digali lil mayiti, untuk mayat, fi wasatil qabri, pada tengah kubur. Kubur tengah dia. Kalau style macam ni memang bila kita berdiri tu memang tengah-tengah tu lah mayat tu punya kedudukan. Jika tidak dia sebenarnya tepi. Kita dah tepi tu, kat tepi itulah lah jenazah tadi sebenarnya. Okey. Dia kata okey, walakin al-lahdu afdalu, tapi lahat lebih afdal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, al-lahdu lana wasyaqu li ghairina. Lahat untuk kita dan syak ni untuk
orang selain kita. Untuk orang lain kita macam tu. Tapi pada asal kaedah tadi berdasar kepada tanah tempat ditanam. Bila setengah tempat terpaksa turun keranda. Macam dekat belah-belah Kuala Selangor saya tengok diorang pasal tanah tu akan lubang tu akan ada air. So diorang siap-siap dalam keranda tu letakkan jenazah tu siap-siap menghadap arah kiblat, kemudian turunkan keranda tu dalam tu. Tak tanah. Tak ada tanah pun. Tak tahu mak saudara saya meninggal tak ada tanah pun, tak ada buka benda tu. Dia dah siap-siap letakkan sengit kan. Bantal tu bantal tapi tanah tak letak pun. Tak ada. Itu tempat lain. Tempat saya tak ada. Dia benda tu tak ada kemestian. Faham tak? First thing first. Tak ada kemestian, mesti ada tanah bersama-sama dia. Dari mana? Dari tanah kau datang ke tanah kau pergi. Apa hal? Itu bukan cara dia kan. Jadi itu idea diorang kata, diorang sebut tapi bukannya ni kan. Kalau jaga nampak kayu tak ingat tak mati apa. Cilik ini bukan tanah ini kayu. Padahal malaikat dah panggil lah, woi. Pelewut. Dia turun diturunkan terus. Mana keranda tu akan diturunkan macam tu. Tak boleh nak sumbat sebab air banyak. Mana kalau tidak, kalau kita buat kan, seolah kita gali longkang kan, buat parit, kemudian air naik, kita benamkan mayat tu dalam air tu. Tak boleh. Tak boleh. Pelik sikit lah masalah. Cuma ketika buat macam tu, kena besar lagi lah lubang untuk supaya dimasukkan keranda tu sekali. Itu balik pada asal pada ikut tempat. Kalau Selangor tu memang kawasan tu memang air. Kali-kali ada air bawah. Okay? Baik. Wa yudha'ul mayyitu, dan diletakkan mayat fi lahdihi, dalam lahatnya, ala shikkihil aiman, pada sebelah badannya yang kanan. Kan ni kanan badan, so dia letak macam tu. Ni kepala dia, ni arah kiblat. So diletakkan atas belah kanannya. Okey. Mustaqbilal kiblati, menghadap ke arah kiblat. Ni kiblat, ya. Betul yang kadang-kadang bila orang tanya saya macam yang lebih afdal ketika solat jenazah macam tu. Macam mana dalam tanah macam itulah kita letakkan jenazah kita kena solat. Tapi kan orang kita ada terbalik kan. Lelaki belah sini, perempuan belah sini kan. Tapi kadang bila kita ada cakap, diorang dengar je pakcik-pakcik tu. Tapi bila kita baca macam fatwa Syekh Ibn Uthaymin dan lain-lain, diorang sebenarnya kata tak ada kemestian kanan kiri tadi. Mana-mana pun tak apa. Diorang kata mana-mana pun tak apa. Tak ada kemestian mana. Tapi yang paling sesuai serupa macam dalam lubang kubur adalah macam ni lah. Kepala belah kanan, kaki belah kiri. Ni kiblat. Ada sana. Ini kiblat. Baik. Dia kata, okey, wa tusaddul fathatul lahdi bil labani wattini, dan akan ditutup kalau kita letakkan mayat tadi dekat tepi macam ni macam ni, duduk dekat celah tepi lubang. Okey, maka bahagian belakang dia ni akan ditutup dengan bata dan juga tanah. Bata ni kalau anda kata ada blok-blok batu yang 4 segi sebagainya, tutup, letak situ. Setengah tempat letak kayu. Setengah tempat ni tanah Arab kayu tak banyak sangat. Saudarakan batu lah, okay, dengan dan tanah. Thumma yuhalu alaihi at-turab, kemudian dia akan dicurahkan ke atasnya tanah. Okey. Wa yarfa'ul qabru 'alal ardi qadra shibri musnaman. Okey, dia kata dan akan diangkat, ditinggikan kubur sekadar sejengkal. Musnaman dalam bentuk bonggol. Ai ala hayatis sanam. Atas bentuk rupa bonggol, yakni unta. Okey. Li thubuti dzalika fi sifati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam sahibaihi. Kerana sabit itu pada sifat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 2 sahabat baginda, itu Abu Bakar dan juga Umar. Liyu'lama annahu qabrun fala yuhanu, supaya diketahui ia adalah kubur, maka tidaklah ia dihina, dipijak dan sebagainya. Okey. Wala ba'sa bi wad'il ahjari aw ghairiha ala atrafihi li bayani hududihi wa ma'rifatihi. Dia kata dan tak salah untuk diletakkan, tak mengapa untuk diletakkan batu atau selainnya pada penjuru dia, pada tebing kubur tadi, untuk ditandakan, dijelaskan batasan kubur tadi dan agar dikenal kubur tersebut. Okey, wa yuhramu albina'u, dan diharamkan pembinaan alal kuburi, di atas kubur, serta wa tajsisiha, pengkapurannya. Kapur tau. Ni pasal kes kalau saya pergi Hadramaut
Kubur-kubur diorang tu diorang letak kapur. Lumur kapur. Sebab bila putih bang, nak tahu cerita, dari jauh kalau hari tengah panas, dia bersinar. Bersinar tau. Bila kapur tu kena cahaya matahari, daripada jauh tu nampak terang. Dia suka buat macam tu. So Nabi awal-awal lagi dah larang sebenarnya, tapi dia buat. Lumur kapur dekat kubur tadi untuk jadi dikenali. Letak kubah lagi. Bukan satu tu, kubah pula letak atas kubur. Lepas tu dia kata ada ulama kata boleh. Ni perangai lah. Yang biasa ada ulama kata boleh. Ya. Dan pengkapurannya wal julusu 'alaiha, satu duduk di atas kubur. Kama yukrahu alkitabatu 'alaiha, macam dimakruhkan juga penulisan di atas kubur. Macam orang kita buat sekarang kan, letaklah doa lah, ayat Quran dan sebagainya. Illa biqadril hajati lil ilm, kecuali dengan kadar keperluan bagi pemberitahuan. Contoh macam ada nombor ke untuk tahu mana plot kubur tadi. Buat apa? Lama-lama hilang. Saya punya bapak tu, batu nisan tu hilang. Sebab lama sangat kan. Dia cat yang ada tu, selepas berpuluhan tahun, dia akan hilang. Sebab tak nampak pun nama tadi. Dia tebuk dekat dalam granite tu. Dia letak cat, kemudian dia bersih kawasan ni. Betul lah. Lepas tu lama hilang. Cantik pula. Tulis pula lepas tu. Nak ingat. Tak ada benda pun. Balik pada asal lah tadi. Kita sebenarnya kubur tadi bukan untuk kita hadir dekat situ pun sebenarnya. Yang madai dengan kita tahu ada kubur tadi supaya orang tak hina, tak pijak dan sebagainya. Itu je lah. Okay? Tulis dan sebagainya. Kecuali untuk kadar pemberitahuan. Kenapa? Li hadis Jabirin radhiyallahu anhu, kena hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, nahar an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru, untuk dikapurkan kubur. Nombor 3 bawah dia kata disapur dengan jis, itu kapur. Okey. Kils atau kaj yang dicat dengannya apa? Rumah. Rumah memang kalau rumah kita buat itu cantiklah. Ini dia letak pula kat atas kubur. Tapi serius benda ni dibuat terang-terangan dekat belahan Ramad dan sebagainya. Bukan setakat tu, kubah pula. Atas kubur ada kubah. Untuk orang tahu itu kubah. Untuk kubur wali. Ali bin Abi Thalib pecahkan, kubur lah. Sebab itu sebenarnya apa yang dibuat oleh orang-orang jahiliah dulu. Kubur tu dikalakan, ditinggikan sebagainya untuk tunjuk status. Hatta kubur Mu'alla yang dekat Mekah, yang di mana ditanam Khadijah binti Khuwailid dekat situ, kalau orang tu tengok gambar lama, siap ada pintu masuk dan sebagainya. Itulah, tapi masalah lah geng-geng Wahabi ni pecahkan, tak kekalkan. Dia sendiri buat macam zaman Nabi punya. Patutnya biarlah. Kan orang nak hormati kubur tersebut. Okay, baik. Wahai yuqada alaihi, dan untuk duduk di atasnya, wa yubna alaihi, untuk dibina di atasnya. Wa zada Tirmidzi, dan ditambah oleh Imam Tirmidzi, wa yuktaba alaiha, dan untuk ditulis di atas kubur tersebut. Ini tak patut dibuatlah, tapi inilah benda-benda yang berlaku sekarang. Kenapa? Wali anna hadha min wasail syirki wa ta'alluqi bil adrihati, kerana ini termasuk daripada cara-cara atau jalan-jalan, laluan-laluan kesyirikan serta bergantung atau pautan kepada kubur-kubur. Adrihah ni, dharih ni, makam-makam ni, kita nak bergantung diri dekat situ. Wa hadha mimma yaghtarru bihi al-juhalu wa yata'allaquna bihi. Ini di antara perkara yang tertipu dengannya orang-orang jahil, dan mereka bergantung atau berpaut dengannya. Okey. Wa yuhramu aidan, dan diharamkan juga israjul kuburi ai idha'atuha, dan diharamkan juga untuk kita pasang pelita menyala menerangkan akan kubur. Itu dengan pasang pelita ke lampu ke sebagainya. Lima fihi minat tashabbuhi bil kuffar, kerana apa yang ada padanya daripada menyerupai orang-orang kafir. Wa idha'atil mal, serta termasuk juga pembaziran harta. Wa bina'il masjidi 'alaiha, juga diharamkan pembinaan masjid di atasnya. Ini adalah di antara amalan orang-orang Yahudi. Bila Nabi kata la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sebab laknat orang Yahudi, mereka ambil kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan bahkan kisah Ashabul Kahfi tu, antara petanda yang kita tahu kisah berkenaan berlaku pada ahli kitab adalah bila hujung kisah Ashabul Kahfi itu, lepas mereka dijumpai hidup, kau tak kata kadzalika asarna alaihim, dan demikian kami temukan ke atas mereka
liya'lamu anna wa'dallahi haq, supaya mereka tahu bahawa janji Allah adalah benar. Orang yang hidup dan Ashabul Kahfi tahu janji Allah adalah benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahawa kiamat itu tiada keraguan padanya. Iz yatanaza'una bainahum amrahum, tatkala mereka saling bertelagah urusan antara mereka. Faqala ibnu alaihim bunyana, lalu berkata satu kumpulan, benalah di atas Ashabul Kahfi tempat binaan. Rabbuhum a'lam bihim, Tuhan mereka lebih tahu tentang mereka. Qala alladhina ghalabu ala amrihim, berkata orang-orang yang menguasai urusan ke atas Ashabul Kahfi tadi, lanattakhidanna alaihim masjida. Lupa ke? Baca Kahfi tiap minggu tak ingat lanattakhidanna alaihim masjida, kami pasti akan ambil pada mereka ni masjid, tempat ibadat. Ini yang berlaku. Dan sebenarnya memang kita panggil apa? Kubur ni bukan tempat ibadat. Sebab tu Nabi kata, la taj'alu buyutakum maqabira, yang kamu jadikan rumah kamu tanah perkuburan. Sallu fi buyutikum, solat dalam rumah kamu. Dan satu riwayat yang lain Nabi kata, fa inna syaitan la tadkhulu baitan tuqra'u fi suratul baqarah, kan syaitan takkan masuk, la yadkhulu baitan, takkan masuk satu rumah yang dibaca dalam suratul baqarah. So tempat kita ibadat, solat, tempat kita baca Quran bukan kubur. Tapi orang-orang kita yang kita kenal ni memang suka sangat kubur. Tak tahu kenapa. Okey. Wassalatu indaha au ilaiha, solat pada kubur atau ke arah kubur. Itu solat biasa. Solat fardu, solat sunat. Adapun solat jenazah Nabi buat di atas kubur. Okey. Pada orang yang mati yang Nabi tak sempat solat ke atasnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahud, SWT laknat orang Yahudi, wan nasara, dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka mengambil kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Dan ini yang berlaku macam kita tengok Vatican City tu, keliling tu semua kubur. Semua tu adalah kubur. Kubur wali-wali. Dan nabi tak ada? Kubur wali. Sama sebiji. Tak ada beza. Okey. Wa tuhramu ihanatuha bil masyi 'alaiha, dan diharamkan penghinaan kubur dengan berjalan pada di atasnya. Awatiha, ataupun memijaknya, bin ni'ali, dengan kasut. Ini sunnah untuk kita tanggal kasut bila masuk kawasan perkuburan. Jangan kita pakai kasut. Cuma kita macam kat Malaysia ni kadang-kadang dia semalu banyak kot, duri dan sebagainya, maka pakai sebagai orang bimbang, pakailah. Tapi secara asalnya di tepi kubur tersebut tanggal. Tepi kawasan kubur tanggal. Nak menghala ke situ ya kadang-kadang. Yelah, tanggal-tanggal tu pijak pula tar jalan kan. Macam nak melecur kaki. Tapi benda ni di antara sunnah yang ditinggalkan. Okey. Awi julus 'alaiha, atau duduk pada kubur. Macam kes baru ni kan yang ada kan, yang ada video tu kan. Atas kubur duduk. Atas kepuk tu duduk. Atas kubur lah tu. Atas kubur lah tu nama dia. Okey. Au ghairi zalika, atau selain itu. Kenapa? Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallam, li an yajlisa ahadukum ala jamratin, supaya duduk seorang kamu di atas bara. Fatahruqu thiyabuhu, lalu terbakar dia punya fatahruqu thiyabuhu, lalu terbakar bajunya. Fatakhallasa ila jildihi, lalu sampai api tadi ke kulit dia. Khairu min an yajlisa ala qabrin, lebih baik berbanding dia duduk di atas mana kubur, sebuah kubur. Kan? Supaya terbakar, dia terbakar baju, duduk seorang kamu di atas bara, terbakar baju dia, lalu terbakar sampai kena kulit dia. Lebih baik daripada duduk di atas sebuah kubur. Walinahyi SAW an wat'i alal kubur. Demikian juga kerana larangan Nabi SAW untuk memijak di atas kubur. Wa yustahabu 'indal faraghi, dan digalakkan ketika selesai minad dafni, daripada pengebumian, ad-du'a lil mayyiti, mendoakan untuk orang yang mati. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kerana perbuatan baginda sallallahu. Fa innahu kana idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi. Kerana baginda dahulu apabila baginda selesai daripada mengebumikan mayat, baginda akan berdiri padanya, tak duduk. Alhamdulillah sekarang ni kita lihat satu trend pada terutama yang muda-muda lah kan, imam-imam muda dia akan bagi tazkirah sebagainya tanpa duduk. Ini bagus, alhamdulillah. Itu perkembangan baik. Meninggalkan amalan duduk atau kubur dengan tikar kan, sambil gitu. Baik. Wa qala, Nabi kata apa? Istaghfiru li akhikum,
Minta ampunlah untuk saudara kamu. Was'allahu tathbit. Dan minta pohonlah kepada Allah Ta'ala untuknya pengukuhan. Fa'innahu al-an yus'alu. Dia sedang ditanya sekarang. Dia sekarang sedang ditanya. Ini antara dalil untuk menafikan perbualan kita dengan mayat tadi ada faedah. Mana salam sampai. Kan? Bagi kepada Nabi selawat dan juga salam kita. Adapun pada mayat yang lain, tak ada kecuali itu saja. Kalau tidak, niscaya Nabi akan bercakap dengan mayat tersebut. Buat apa Nabi suruh sahabat-sahabat ni berdoa untuk orang yang mati tadi? Baik Nabi cakap direct, dia tengah tanya, mayat. Jangan takut. Jawab macam ni. Kalau macam tu patut mudahlah. Ini Nabi suruh yang hidup ni doakan sebab apa? Yang mati tu mati. Nabi tak cakap direct pun dengan dia pun. Okay. Wa amma qiraatul Fatihati. Adapun pembacaan Fatihah au syai'un minal Quran. Au syai'in minal Quran ataupun pembacaan sesuatu daripada Quran. Indal qabri di si kubur fa innahu bid'atun munkaratun. Maka dia adalah bid'ah yang munkar. Li'annahu lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia tidak dilakukan ia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wala sahabatuhu al-kiram. Tidak juga oleh para sahabat baginda yang mulia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sudah bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, barang siapa buat satu amal, laisa alaihi amruna, tidak ada padanya perintah kami, fahuwa rad, maka dia tertolak. Okey. Wallahu alam. Kita berhenti sini. Nanti sambung lagi. Sikit lagi. Ke satu perenggan je? Ada lagi. Ada 2-3 muka ada. Ada satu kelas lagi insya-Allah. Okey, baik. Okey. Allah, ada soalan? Tak, bukan semua pengawian ada tazkirah. Bahkan tak wajib tazkirah pun. Cuma benda tu adalah gantian. Para ulama kata gantian kepada orang kita nak buat apa tak tahu. Kalau kita balik macam tu saja, dia kata macam tanah ayam. So, maka peringatan. Bahkan Nabi ada pernah bagi tazkirah. Bahkan ada yang Nabi suruh para sahabat doakan saja orang yang mati tadi. So, semua benda boleh berlaku. Boleh buat dan tinggal. Memestikan tazkirah tidak. Tapi bertazkirah tak salah berbanding dengan masalah kan? Berbanding itu, yang ini lebih ringan. Bahkan cuma mewajibkan tidak. Tak mesti tazkirah. Tapi macam kita faham tadi lah, masyarakat baru nak bertukar untuk kita ubah pemahaman mereka, maka kita tunjukkan mana yang lebih elok, badil atau gantian. So, masyarakat Islam kita di Indonesia ni, dia nak ganti. Tak buat ini nak buat apa? Apa nak buat? Memang macam kita sebutkan, macam kes macam kita ada, jangan baca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram. Dia kata pergantian dia. Kita kata bukan gantian, asal yang Nabi ajarkan isti'adzah yang Nabi sebutkan lepas daripada takbiratul ihram. Yang Nabi sebut a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang asal. Yang betul. Jadi macam kes tadilah. Yang ada yang kita kata gantian tadi. Pasal nak betulkan balik masyarakat, perlu kepada sebutan perkara tersebut. Untuk wajib tidak. Okey, soalan lain? Tak, dia kalau dia kata contoh macam setengah tempat macam dekat barat kan, dia kata mesti ada keranda turun bawah. Pasal alasan dia kadang macam kes dia tak nak bau ke apa benda tu keluar dan sebagainya. Kalau itu requirement dia, okey lah, follow je lah. Tak ada masalah. Cuma tetap kena sengit lah arah jenazah tadi. Terutama kalau dia kata kubur tadi, kubur Islam, insyaAllah arah kiblat tu dijaga. Kalau tanam kubur bukan Islam punya kawasan, salah lah. Ya, tahu. Dia pasal kadang requirement tadi berkaitan dengan masalah kesihatan. Masalah safe apa panggil apa? Bukan safe, ni health. Kebersihan kan. Dia akan buat macam tu. Itu kita tak ada masalah situ. Termasuk macam kes yang berlaku lah bila kes orang mati time COVID, kena balik balut plastik turun kan, dengan pelik plastik sekali. Tak ada masalah. Yup. Tak, dia tak perlu buka. Sebenarnya tanggalkan tali je. Tak perlu buka muka bagi cium. Dia buka bagi cium pula, letak pipi pula tanah, tak ada. Saya tahu sentuh tanah tu tak ada wajibnya. Tak ada macam tadi abang kita kata. Tak ada.
Buka je. Kita buka tali je, tak perlu buka muka pun. Ha? Itu mungkin orang Melayu kita punya kefahaman lah. Tak buka nanti jadi pocong. Allah alam kan. Tapi secara asal dia tak ada arahan Nabi SAW untuk itu. Dibuka tali tadi sebab apa? Sebab kita kita ikat sementara nak bawa je. Turun dalam tu, kain tu tutup. Kita nak faham kan? Nak fahamkan tentang kain panggil kafan tadi kan? Haji tutup jenazah. Ingat balik tentang kisah Musa bin Umair. Musa bin Umair ketika dia masuk dalam kubur tu kan, diorang tutup kepala, kaki nampak. Tutup kaki, kepala nampak. So Nabi kata tutup kepala, letak kayu dekat kaki. Menunjukkan kepada masalah apa? Kain tu hanya tutup jenazah tu je. Dan lebih-lebih lagi kalau kata orang tu bukan syahid, dia tak ada baju. So kita kain tadi untuk tutup dia, jangan sampai terdedah. Itu asas pertama kain kafan. Bukan nak pakai pun. Sebab hari kiamat nanti, semua kita bogel telanjang. Tak ada macam, Abu Muaz, kain kapan berelok. Kan? Apa? GV. Kalis air. Tak ada. Okey. Dia benda tersebut, apa, Osman bin Affan. Kisah Osman bin Affan. Pada malam sebelum isteri dia, Ummu Kalsum meninggal, dia buat hubungan dengan hamba dia. So pada pagi tersebut, bila anak Nabi meninggal, Ummu Kalsum, Nabi tak benarkan dia turun. Dengan Nabi sebut siapa yang ada buat hubungan malam tadi jangan turun. So dia sunnah yang patut dijagalah. Cuma zaman kita sekarang ni orang tak fikir. Dia terjun je. Setengah para ulama geng ahli bid'ah dia kata Nabi tak bagi Osman turun sebab marah Osman. Ni geng ahli bid'ah. Saya dengar ceramah 2-3 orang, dia kata Osman, Nabi marah Osman lalu Nabi tak bagi. Sebenarnya tak ada pun. Bahkan Nabi cakap pada Osman, kalau kami ada ketiga kami bagi engkau lagi. Dah habis dah. Tak ada anak kami. Tak ada anak dah kami nak bagi engkau. Kalau ada ketiga kami bagi pada engkau, Nabi cakap dengan dia. Tak ada kat situ kemarahan Nabi. Pasal benda tu halal. Ini dia sakit, dia meninggal malam tersebut, bukan dia sengaja kan. So ala kulli hal, Nabi kata siapa yang ada hubungan tadi jangan masuk. So turunlah Abu Talhah ke? Abu Talhah kan? Turun ke dalam untuk sambut. Dekat sini dalil bahawa dan turun sambut jenazah tadi kalau bukan mahram pun tak ada masalah. Boleh. Pasal yang sambut mayat Ummu Kalsum bukannya orang yang terlibat keluarga dia sendiri. Abu Talhah turun. Mana Abu Talhah? Okay, Abu Talhah turun kan. Dia tak sambut jenazah. Okey. Disambut jenazah tu turun ke bawah. So itu sudut yang kita nak faham lah. Tapi secara asalnya itu sunnah yang patut dijaga. Setengah para ulama menyatakan bahawa pasal orang tu lepas dia buat hubungan isteri, dia dalam keadaan lapang dada. Dia seorang yang rasa happy. Kan pada muka dia akan kelihatan kegembiraannya. Bila dia masuk dalam tu, dia akan opposite keadaan tadi. Bimbang jiwa dia tadi akan jadi kacau. Sebaru saja kenikmatan turun-turun rasa takut. Dan last kali apa nanti teringat-ingat. Apa benda tak sepatut dia ingat. Jadi, ya. dia macam ni. Cara dia, yang Ustaz Usai cakap, dia kata macam ni. Tarik dorang. Tarik orang tu sebelum cakap dekat kubur. Bagi tahu siapa yang nak turun dekat kubur. Tanya. Kita sebelum pergi kubur lagi, cakap dekat kubur tu yang kadang-kadang orang Melayu kita ni ada jenis yang apa, A yang malu-malu nak mengaku, atau B yang selamba mengaku dengan bangganya. Saya pun tadi jimat, dia kata. Ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau boleh tarik ke tepi. Kita tanya orang yang nak turun tadi sebelum dia turun lagi. Kejap lagi siapa nak turun? Kita tanya dengan family kan. Dia kata ini. Panggil orang 3 tadi kejap. Tanya. Jadi tak adalah timbul kat kubur nanti kan malu. Kan tiba-tiba dah turun dah. Siapa yang malam tadi kita isytihar kan? Dia macam aku keluar ni kau orang tahu aku buat kerja malam tadi. Okey, masalah agak so jadi ketepikan lah awal. Tapi masalah ini sunnah lah yang dia tak benarkan. Cuma para ulama kata dia akan ganggu jiwa orang tersebut. Yang hikmah dia, orang tu tengah lapang dada, happy. Dan macam kita, macam katakan baru balik pergi Kelah, kita happy kan. Kalau tiba-tiba dibebankan dengan satu keadaan yang yang menyedihkan, atau dia akan jadi kucak-kacir jiwa. Dia wallahu alam, itu para ulama cuba nak panggil apa? Reason kan. Tapi dari segi asas ialah sunnah Nabi SAW. Okey.
Kalau ikut pada kubur dalam masjid negara tu, dia bukan dalam masjid. Dia ada kawasan khas yang dikhususkan. Cuma tak tahu lah, tunggu berapa lama lagi, berapa ratus tahun akan datang, orang yang berjawatan mati tanam situ, siapa jawatan tanam situ, mungkin last sekali jadi luas lah pula. Balik pada asal, sebenarnya tak perlu diasingkan mereka. Walaupun kita tahu bahawa raja atau sultan ni, dia nak supaya makam atau tempat penguburan orang-orang kenamaan berada pada tempat tertentu. Macam baru ni kan, bekas Menteri Besar Selangor, waktu dia mati, titah sultan, mayat dia tanam dekat dalam makam diraja. Memang sultan perintahkan. Itu kita faham. Tapi dalam masa sama, kalau anda kata ada orang boleh nasihatkan sultan, kita kata sepatutnya tak perlu benda berkenaan diteruskan. Sebab nanti akan tak muat pun nanti. Indian nanti kerabat mati, semua mati. Mana ada orang tak mati? Bukan raja tak mati. Raja mati, semua mati. Jadi takut nanti benda tu akan meluas lah. Basic dia bukan, dia dan kedua tadi masalah kubur ni kan. Dia tajuk dia kubur dulu ke masjid dulu? Tajuk dia. Kalau anda kata kubur dulu, masjid kena roboh. Kalau kubur dulu, masjid kena roboh. Kalau anda kata macam kes kat Perlis baru ni, persoalan dia, orang tu diwakafkan tanah dia. Dan dia wajibkan pada orang yang terima wakaf tadi, kubur dia mesti dekat dalam tanah kawasan masjid. Dia tak mati lagi, dia wakaf siap-siap. Tapi dia nak supaya kubur dia dalam kawasan tanah masjid. Ini tajuk yang ya, kalau berpagar dan berhalang tak ada masalah lah. Kalau masuk sekali dalam dan tak sepatut dibuat. Okay? Patut digali dan dialih ke kubur ke tempat lain. Kalau ikutkan kepada Masjid Nabawi itu sendiri, asalnya adalah perkuburan. Ketika Nabi beli tanah tu daripada Bani Najjar, memang tanah perkuburan. So diorang buat kerja mula-mula sekali, alihkan tulang-tulang ke tempat lain. Kena baru diorang bina di atasnya masjid. Okay? Baik. Tak, ziarah kubur, adakah ziarah kubur mana-mana ataupun ziarah kubur saudara mara? Kalau ikut kepada Nabi SAW, Nabi ziarah kubur mak dia. Dia minta izin kepada Allah Ta'ala untuk ziarah kubur mak dia, Allah Ta'ala izinkan. So maksudnya dekat situ, untuk ziarah kubur saudara mara ni memang tak ada masalah pun. Cuma still guideline dia adalah sunnah tadi, doa kita untuk mereka. Dan memang dan iktibar berkenaan keadaan tadilah. So kubur umum atau keluarga saudara mara, ya, saudara mara sendiri tak salah untuk kita ziarah. Bahkan Nabi sendiri SAW minta izin kepada Allah Ta'ala untuk ziarah kubur mak dia. Tapi Nabi tak dapat izin untuk minta ampun untuk mak dia. Ziarah kubur dapat. Pergi minta ampun, Nabi Allah Ta'ala tak bagi. So basically okey lah, boleh lah kita ziarah kubur saudara mara kita. Tapi bukan untuk membarui kesedihan. Don't ever untuk start balik kesedihan. Macam orang kita pergi hari raya kan, sibuk nak ziarah kubur untuk perbarui kan. Dia jadi lagu Piramli, di hari raya terkena daku kepada si dia. Tak boleh. Pasal hari raya adalah hari makan, hari minum, hari menyati Allah Subhanahu Wa Taala. Yaum aklim wa syurbin wa zikrillah. So anything yang bertentangan dengan tajuk tersebut tak patut dibuat. Lepas tu orang sibuk nak ziarah kubur hari raya pertama. Buat apa saya kata? Hari kedua boleh, ketiga boleh, hari lain boleh, kenapa nak hari pertama? Bulan Ramadan boleh? Kan? Apa masalah dia? Kenapa nak raya pertama tadi? Balik pada asal dia adalah tradisi. Kalau di India, diorang duk ni bergendang dan bernasyid. Yang lagu Allahu yang Raihan nyanyi tu kan? Tu lagu kubur. Serius, lagu kubur. Kan saya sebut cerita Tamil ni kan, orang kata saya suka cerita Tamil, kan? Tapi banyak sangat cerita-cerita diorang tunjukkan benda tu. Masyarakat diorang punya punya pegangan tentang kubur. Sangat bahaya sebenarnya. Tapi saya ingat seorang pendakwah di Australia, dia asal India. Dia ceritakan dulu bapak dia, keluarga dia memang hari raya pergi kubur. Pagi raya pertama tu duduk gunggang-gunggang kat kubur. Jadi bila bapak dia pergi belajar kat Madinah, lepas tu dia belajar, kemudian dia orang start buang upacara tadi, yang kubur tadi. Yang kita kat Malaysia ni dah buang sebenarnya, nak start balik. Saya pasal pak mentua saya cerita, waktu dia kecil dulu kat Perlis memang orang-orang akan tunggu kat kubur. Yang budak-budak ni pun pergi kubur untuk kutip duit raya. Kutip duit raya kat kubur. Kenapa? Hari raya pertama. First hari raya. Sengaja hari raya pertama dibuat. Kenapa? Ya. Sekarang. Jual bunga. Itu jadi jual bunga. Jual bunga macam kuih lah. Luar kuih ada orang jual bunga. Serius lah, ini kena jaga sikit. Okay? Masalah lain. Tak ada, okay. Tak ada, kita berhenti sini.
InsyaAllah kesambung kemudian pada minggu akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.